Jika mendakwa sesuatu, bawalah hujah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud keterangan dan bukti adalah tanggungjawab sesiapa yang mendakwa dan sumpah adalah ke atas sesiapa yang mengingkari dakwaan. Riwayat Al-Baihaqi. Saksi adalah tanggungjawab sesiapa yang mendakwa dan sumpah adalah ke atas sesiapa yang mengingkari dakwaan. Riwayat Muslim. Apakah maksud kedua-dua hadis ini? Hadis-hadis ini menyentuh tentang prinsip bagi sesiapa yang mendakwa sesuatu. Ada beberapa pelajaran yang boleh kita ambil. Pertama, ia boleh digunakan dalam konteks menegakkan sesuatu hujah, bukan setakat relevan dalam konteks perbicaraan di mahkamah sahaja. Maksudnya, jika seseorang mengemukakan teori, pandangan, hujah, tuduhan, dakwaan dan sebagainya, dia perlu membuktikan semua itu dahulu. Bukan ke atas pihak yang tidak bersetuju dengan teori, pandangan atau hujahnya. Bukan pula ke atas pihak yang dituduh dan didakwa sesuatu perkara ke atasnya untuk membuktikan bahawa tuduhan dan dakwaan yang dibuat tidak benar. Kedua, kedudukan seseorang sebagai pendakwa bukanlah lesen untuk menganggap kata-katanya sentiasa benar, kecuali ada yang dapat membuktikan kesalahan kata-katanya. Dan ketiga, hadis mengajar bahawa sesuatu pandangan, idea, teori dan dakwaan hanya tertegak atas hujah dan bukti. Dari situ, barulah sesuatu itu ditolak dan dibatalkan. Jadi, tidak cukup setakat mempertikaikan atau mempersoalkan sesuatu idea sahaja. Selagi bukti itu tidak dibatalkan, idea tersebut akan terus tertegak sejajar dengan bukti yang dikemukakan. Namun, dalam perkara yang jatuh dalam kaedah asal sesuatu perkara itu halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tanggungjawab untuk membuktikan sama ada perkara itu salah dan haram terletak pada pihak yang menolak perkara itu, bukan pihak yang melakukan perkara itu. Tetapi, ini tidak bermakna kita boleh ambil jalan mudah dalam tindakan kita dengan berpegang pada kaedah yang dinyatakan tadi sahaja. Jika kita committed terhadap agama, kita hendaklah cuba menyelidik juga sama ada di sana ada atau tidak dalil yang mengharamkan sesuatu tindakan sebelum melakukannya. Dalam senario yang mana dua pihak yang berbeza pendapat telah mengemukakan hujah dan bukti bagi idea masing-masing, terdapat dua kemungkinan yang boleh berlaku yang perlu diketahui. Kemungkinan pertama ialah salah satu idea itu gugur kerana hujahnya dikalahkan oleh idea yang lain. Kemungkinan kedua pula ialah kedua-dua idea yang berbeza itu tetap tertegak kerana setiap satu tidak kuat untuk membatalkan yang lain. Hakikat ini dapat dilihat dalam banyak pandangan para ulama dahulu dalam pelbagai isu. Pandangan-pandangan yang berbeza masih dapat diterima dan diamalkan setelah berhujah antara satu sama lain kerana setiap satu tidak cukup kuat untuk membatalkan yang lain. Dalam hal ini, terpulanglah kepada sesiapa sahaja untuk berpegang dengan pandangan mana-mana pihak berkenaan. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang menyatakan sesuatu ijtihad tidak terbatal oleh sesuatu ijtihad yang lain. Maksudnya, sesuatu idea yang diasaskan atas bukti-bukti yang tidak bersifat mutlak dari segi kebenarannya tidak membatalkan idea yang berdasarkan bukti-bukti yang sama.
Kesimpulannya, jika mendakwa sesuatu, bawalah hujah.